don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mereka terdengar respon Iswadi Murni terhadap isu kertas siasatan 3 pemimpin diserah kepada pendakwa. Saya bagi cerita sedikit. Kertas siasatan terhadap 3 ahli Parlimen PAS termasuk Hadi Awang telah dirujuk kepada pendakwa. Siasatan tersebut membebitkan dakwaan Hadi bahawa golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putera ialah punca rasuah dan kenyataan didakwa menghasut yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Permatan Pau Muhammad Fawaz Jan terhadap golongan bukan Islam. Okey, nama kita dengar respon detail daripada sahabat Iswadi Murni. Dia akan letak komen macam biasa. Kita nak tengok dia tak ada no favor. Baru-baru ini ada keluar kata kita akan berjihad menentang 3 kertas siasatan pemimpin PAS diserah kepada pendakwa. Kertas siasatan terhadap 3 pemimpin PAS termasuk Hadi Awang telah dirujuk kepada pendakwa. Siasatan tersebut membabitkan dakwaan Hadi bahawa golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putera punca rasuah dan kenyataan didakwa yang menghasut yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Pematang Pau Fawaz Jan terhadap golongan bukan Islam. Satu lagi kertas siasatan melibatkan ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura yang mendakwa pengerusi DAP Lim Kuan Eng dan juga Lim Kit Siang serta ahli Parlimen Seputar Teresa Kok mempunyai kaitan dengan pemimpin Parti Komunis Melaya Chin Peng serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata kertas siasatan terhadap Hadi telah dirujuk kepada Peguam Negara. Manakala kertas siasatan berkaitan laporan polis Pematang Pau telah dirujuk kepada Pejak Pendawanan Negeri Pulau Pinang dan masih dalam kajian pihak mereka. Berkaitan kes Mastura, kertas siasatan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Tuan-tuan, saya nak buat satu hashtag lah. Tapi nantilah, Islam tak ajar. Kan? Saya bukanlah itu hashtag dia. Tak. Saya nak buat satu hashtag berkenaan dengan perkara tersebut. Dekat UK dia buat they hijack my religion. Kan, they hijack my religion. Siapa they tu? Golongan-golongan ekstremis. Golongan-golongan teroris. Mereka yang hijack religion kita. Mereka beranggapan dia buat benda yang betul. Mereka beranggapan dia telah melakukan perkara yang betul. Mereka beranggapan mereka telah melaksanakan Islam dengan cara yang betul. But no. Dia ambil Islam tu daripada konteks dan luar konteks. Baru ni saya dengar jawapan Mufti Perlis yang saya tak setuju. Dia komen balik bila orang tanya berkenaan dengan isu kafe kan. Tuan-tuan boleh dengar dalam YouTube sendiri. Dia kata bahawa saya hanya komen kerana perkara itu tidak diucapkan. Umpamanya orang tu tak skodeng, dia kata, dia cerita. Orang tu tak skodeng. Tiba-tiba kita katakan dia, janganlah kamu skodeng. Padahal orang tu tak skodeng pun. Ataupun orang tu tak pergi mencuri. Kita kata janganlah kamu mencuri. Padahal orang tu tak mencuri pun. Dia nak refer, dia kata orang tak cakap pun yang orang bukan Islam tu kafir. Dia kata macam tu. Orang tak cakap pun yang bukan Islam itu kafir. Tapi kita yang menganda-gandakan perkara tersebut. Yang pertama, video, kalau Mufti Perlis faham, video itu adalah video tertutup. Dia menyampaikan satu konteks yang panjang. Out of all the people in Malaysia, saya rasa Mufti Perlis yang paling faham konteks. Bila kita bercakap dalam satu-satu perkara, kita tak boleh ambil sebahagian. Kita kena tengok keseluruhan. Mufti Perlis saya banyak rujuk apabila orang antara lain pergi bantai Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni antara ulama' yang paling kontroversi dalam Islam dan Mufti Perlis bela beliau. Contohnya dari satu fatwa daripada Ibn Taymiyah, siapa yang tak solat, siapa yang membaca Al-Fatihah dalam keadaan kuat, membaca niat dalam keadaan kuat, maka boleh dibunuh. Jadi ada orang guna fatwa, siapa yang baca niat kuat, tengok ekstrim Ibn Taymiyah. Kemudian antaranya, kalau tak silap saya, Mufti Perlis kata kita kena tengok fatwa itu dalam konteks bagaimana. Kita kena tengok keseluruhan konteks. Rupanya ada orang tanya soalan. Soalannya berkenaan dengan orang yang nak niat sehingga mengganggu orang lain. Kemudian Ibn Taymiyah kata nak niat baca secara kuat sedikit itu tak ada masalah. Tetapi sehingga mengganggu orang lain itu masalah. Tegur dia. Kalau dia kata ini adalah Islam dan ini adalah yang diajarkan oleh Islam, yang itu boleh diperangi dan boleh dibunuh. Itu maksud dia. Macam mana benda yang cerita panjang, dia pendek jadi lain maksud dia. Sama dah dengan konteks Menteri Pendidikan kita. Kalau Ibn Taymiyah yang tak pernah Mufti Perlis jumpa pun Mufti Perlis boleh justifikan berdasarkan kepada teks yang dibaca, kenapa menteri tak boleh tabayun dengan Menteri Pendidikan? Dan dia kata orang tak sebut. Kalau orang tak sebut, kita tak cerita.
Tak tahulah sama ada Mufti Perlis naif dalam isu ini atau tidak. Kalau Mufti Perlis nak tengok debat itu berlaku dengan antara saya dengan pengikut PAS, boleh tengok dalam YouTube saya. Kan? Tapi again, saya kritik dalam isu ini. Saya tak merendahkan ilmu Mufti Perlis. Ilmu dia tinggi. Bagi saya tahap ilmu dia sangat tinggi. Ini je isu ni je. Yang bab lain saya bersetuju dengan beliau. Bab agama apa semua. So itu saya kata, dalam bab agama saya tak ada masalah dengan Rozaimi ke, dengan Dr. Mazhar ke, dengan banyak ustaz saya tak ada masalah. Tetapi bila menyentuh bab politik, yang tu saya akan ada masalah. Beberapa isu. Bukan semua. Ada beberapa isu. Saya akan ada masalah. Tak ada masalah. Dan mereka out of all the people faham apa yang saya nak sampaikan ini. On that point, saya disagree dengan dia. Dalam konteks itu. Bukan sebab Fadlina itu pemimpin saya ke, bukan. Saya dalam pemilihan parti pun saya tak sokong tim Fadlina. Tetapi kalau dia betul, saya akan cakap dia betul. Kalau dia salah, saya akan cakap dia salah. Itu je. Dan berbalik kepada cerita reformasi, 25 tahun kita tahun ini, itulah yang kita perjuangkan selama ini. Bila kita sebut tentang keadilan, tuan-tuan, adil itu bukannya kita membela orang kita kerana dia salah. Kita walaupun dia salah. Kita bela dia walaupun dia salah. Walaupun dia ni salah, tapi sebab dia Melayu, kita kena bela dia. Walaupun dia salah, sebab dia Islam, kita kena bela dia. Tak boleh. Kalau dia salah, dia Islam atau Melayu, kita kena tegur dia. Kalau dia betul, kalaupun dia bukan Islam, kita kena bela dia. Sebab itu hadis Rasulullah SAW, apabila hendaklah kamu membantu orang yang membantu orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Sahabat kata, kalau sekiranya yang menzalimi, yang dizalimi itu, kita fahamlah. Kita fahamlah yang dizalimi itu. Tapi yang menzalimi itu bagaimana? Okey, saya tunjukkan hadis tersebut. Hadis sahih. Daripada Anas bahawa Rasulullah bersabda, bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Hadis riwayat Bukhari 2263, 2264, 2438. Sebab urut sebab penurunan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim daripada Jabir dan Abdullah. Beliau berkata, telah bergaduh atau berkelahi dua orang budak. Seorang daripadanya Al-Muhajirin dan seorang lagi Al-Ansar. Telah berkata budak daripada Al-Muhajirin, pembelaan untuk Muhajirin. Manakala telah berkata budak daripada Ansar, pembelaan untuk Ansar. Maksudnya, dia panggil geng-geng Muhajirin lah. Yang geng Ansar ni panggil geng dia. Lalu Rasulullah keluar dan bersabda, tidak, melainkan jika dua hamba ini memukul pada yang lain. Maksudnya kalau dua ni bergaduh, gaduh kawan dua je lah. Jangan panggil orang lain. Lalu Rasulullah bersabda, tidak mengapa, bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Adapun yang zalim itu, bantulah dia dengan cara menegahnya, dan yang dizalimi pula, bantulah dia daripada kezaliman tersebut. Erti kata, tuan, kalau yang dizalimi itu kita fahamlah macam nak bantu. Tapi yang menzalimi itu macam mana? Dengan kata kita cegah dia daripada perbuatan tersebut. 25 tahun ini itu yang kita lakukan. Bila tahun 2008 dahulu kita menawarkan, contohnya pada waktu itu PTPTN percuma, minyak RM1.50. Sekarang ini golongan yang menolak kita pada waktu itu. Sekarang ini tiba-tiba jadi yang terpaling nak menuntut balik royal, apa orang kata, janji tahun 2008 tersebut, 2013. Kita kata minyak dah turun, itu satu hal. Tetapi 2008 itu pada kadar tahun 2008. Dan kita tahu mereka sebenarnya nak menuntut itu bukan sebab apa, dia nak fairly je. Dia tak ada hujah, saya kata. Dia tak ada modal nak kenakan kita. Itu saja. So 25 tahun ini kita menyaksikan jatuh bangun. Tahun 99 kita hampir menang. Malah Taib Mahmud hampir kalah, tuan-tuan. Kalau tak kerana blackout. Tahun 2004 kita kalah teruk. Bila Pak Lah jadi Perdana Menteri, kita kalah teruk. Tinggal satu kerusi Pematang Pauh. Kelantan pun masa itu PAS bersama dengan kita, tinggal satu je kerusi beza. Kemudian kita bangkit balik 2008, menang 5 negeri. 2013, 4 negeri. Kemudian masuk 2004, PRU 14. PRU 14 kita menang, tetapi kemudian kita dikecewakan dengan pengkhianatan Sheraton. Masuk PRU ke-15, walaupun kita tidak menjadi kerajaan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi Perdana Menteri.
Walaupun kita tak boleh buat 100% kerana bukan kerajaan 100% manifesto kita. Tetapi kita buat sebaik mungkin. Telah banyak yang kita laksanakan. 25 tahun ni, saya ingat dulu Mahathir kata ini adalah parti nyamuk yang akan mati, akan berkubur. Now kita lihat dan saksikan sendiri. This is where we are. This is where we are, tuan-tuan. Di sini kami masih ada dan insya-Allah kita kena faham perjuangan kita ini bukan perjuangan membela manusia. Parti Keadilan bukan diwujudkan untuk membela Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim itu adalah simbol kepada kezaliman. Ingat tadi, iaitu kita kena bela orang yang dizalim dan juga orang yang menzalimi. Yang menzaliminya adalah Mahathir Mohamad. Macam mana kita nak membela orang menzalimi? Kita cegah dia sampai dia berhenti. Sebab itu bila UMNO bersama dengan kita sekarang ini, UMNO juga pernah bersama dengan PAS. Mereka menzalimi, tetapi bila saat mereka berhenti, kita berhenti. Kerana mereka sudah menghentikan kezaliman tersebut. Najib telah ditangkap, Rosmah telah dibicarakan dan didapati bersalah. Kan? Muhyiddin Yassin telah ditangkap dan sedang dibicarakan. Syed Saddiq telah ditangkap dan sedang dibicarakan, telah pun didapati bersalah. Itu cara kita mencegah dan membela orang yang menzalimi. Menzalimi dia, tuan-tuan, tak semestinya dipukul kita macam konteks hadis tadi. Menzalimi ni juga apabila zalim lawan kepada adil. Apabila telah mereka tidak berlaku adil kepada kita. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mata sakit, angan alergik. 4 lagi hari nak raya, beliau pergi ke Pulau Pinang melakukan urusan rasmi. Tak ada alasan untuk kita kata tak bekerja. Padahal dia dah dapat MC dah. Doktor bagi MC, suruh dia rehat. Kita dah baca tadi. And yet, dia masih ada di lapangan. Kerana apa? Itu adalah tekad seorang manusia bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu melihat rakyat kita menjadi lebih maju, lebih baik. Rafizi Ramli, bila dia buat padu, dia melihat menjawab persoalan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah subsidi yang semakin bertambah dan bocor banyaknya kepada bukan sasaran rakyat yang memerlukan. Kerajaan kena tanggung dan bayar subsidi kepada orang-orang kaya, kepada foreigner, kepada orang luar, kepada pelancong-pelancong yang datang hanya sekejap. Sedangkan rakyat-rakyat yang memerlukan langsung ataupun bukan langsung, dalam keadaan yang sangat kurang mendapat subsidi. So Rafizi fikirkan formula untuk selesaikan. Itu formulanya. Orang Perli dia formula. Mana ke formula Puan Azharkarshi? Ini formula gagal, ini formula gagal. Soalan kita, formula kamu apa? Kamu pegang jawatan tinggi, adun lagi, jawatan tinggi dalam UMNO. Tetapi satu haprak pun otak kamu tak boleh pakai. Satu benda pun otak kamu tak boleh pakai. Kamu boleh cakap formula orang gagal, fine. Kalau formula dia gagal, apa formula kamu? Langsung satu apa butir pun kita tak dengar daripada Puan Azharkarshi. You see, tuan-tuan, ini hurdle yang kerajaan ini nak hadapi sekarang. Kita bukan sekadar dapat tentangan daripada luar, kita juga dapat sekatan daripada dalam. Tetapi ingat, hidup kita jalan terus. Ingat, hidup jalan terus. Dan kita berpegang ini, paksi kita bukan pada manusia. Paksi kita pada perjuangan. Ideologi kita sejak 25 tahun dahulu jelas. Iaitu kita memperjuangkan keadilan. Kita memperjuangkan sesuatu yang lebih baik. Kita nak jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Dan esok lebih baik daripada hari ini. Sebab itu kenapa kita gunakan slogan reformasi. Reform daripada perkataan islah. Islah bukan maksudnya constant. Islah bermakna sentiasa improving and improving yourself to be better. Kita series of pengkhianatan. Ramai orang bersama kita meninggalkan kita. Kita realize. But ketahuilah, itu semua adalah saringan-saringan, filter yang Tuhan bagi pada kita. Sebagaimana cerita Jalut dan Talut kan. Sebelum dia nak pergi perang, dia jumpa anak-anak sungai. Dia orang difilter. Dan yang datang dan masih berada pada garis 25 tahun ini, mereka yang telah diuji. Dan ada yang telah pergi. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka, kita doakan yang baik kepada pejuang-pejuang yang telah pergi. Namun, ini bukan pengakhiran. Okey, tuan-tuan, saya baca detail lagi dekat FMT ni. Fatwa Kitab Siasatan melibatkan ahli Parlimen Kepala Batas Fiqih Mastura Muhammad yang mendakwa pengurusi DAP Ling Dua Eng, bapa yang siang ahli Parlimen seperti Teresa Kok mempunyai kaitan dengan pemimpin parti
Malaya Chempeng serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata kesihatan terhadap Hadi ahli Parlimen Marang telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Kita tunggulah apa seterusnya akhir dia orang ni. Mari terus menyokong kajian apa-apa dan dapat Ibrahim. Assalamualaikum.